Okay, so yang ni cuba. Alhamdulillah. Selesai. Ni kita tak boleh nak lambung-lambung lah, berat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kita tengok lagi bahagian yang sesuai kita cantas. Take 5 sekejap. Allah. Tapi bila sambil kita take 5 ni, kalau kita tengok pokok ni ada dua jenis akar. Satu pokok dia berakar tunjang, dan satu pokok lagi dia berakar serabut. So pokok ni saya tak pasti sebenarnya tunjang ke serabut. Yang pasti dia kuat. Okay, so kalau kita kaitkan dengan agama, ulama dia mengatakan kalau kita tengok pokok tapi pokok ni tak ada buah lah. Dia ada buah tapi tak boleh makan. So pokok ni akar, batang, dahan, tu daun, ni ada sarang. Dan kebiasaannya pokok ada macam tu, ada bunga ataupun buah. So ulama mengatakan ilmu tauhid itu seumpama akar. Ni akar ni. Tak kisahlah sama ada akar tunjang, akar serabut. Tapi bila akarnya cukup kuat, dia akan bagi kesan pada ibadah, iaitu fiqh. Sebab tu ulama al-hikmah mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Ada sebahagian ni menyandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi saya, bila kita mencari, kita tak jumpalah hadis tu. Cuma disandarkan kepada baginda. Jadi hari ni, kalau kita bayangkan umat Islam sebagai satu batang pokok, kekuatan umat Islam majoritinya berada kat sini masalah dia, iaitu pada tauhid ni, pada akarnya. Jadi bila akar bermasalah, jadi fiqhnya pun boleh jadi bermasalah juga. Sebab tu ada orang kata dia dah doa,
Tapi kenapa tak makbul? Dia dah solat sunat duha banyak. Berpuluh-puluh rakaat satu hari. Tapi tak kaya-kaya. Jadi kalau kita teliti hadis Nabi Muhammad SAW yang mafhumnya bahawa akan ada orang Islam yang dia bangun pada waktu malam mendirikan solat, tapi yang dia dapat hanyalah penat berjaga malam. Dan juga ada orang yang dia berpuasa, tapi yang dia dapat hanyalah lapar dan dahaga. Jadi bulan puasa ni kita sendiri boleh self-check lah. Dan periksa diri sendiri, muhasabah diri sendiri. Hari ini pun dah hari ke-11 Ramadan. Melalui 11 Ramadan ni, 10 hari telah berlalu. Bagaimanakah kita? Adakah kita dari kalangan mereka yang hanya dapat lapar dan dahaga saja? Sebab perkara ibadah ni, kalau kita nak ambil contoh solat, dan Nabi sebut dalam hadis mafhum dia, Nabi bertanya pada para sahabat, apakah bagi kalian seorang lelaki di hadapannya ada sebatang sungai dan dia mandi di hadapan sungai itu 5 kali setiap hari. Jadi sudah tentu lelaki itu akan bersih. Jadi itulah perumpamaan solat. Jadi maksudnya kalau kita solat 5 kali tiap-tiap hari, tambah dengan tarawih pula bulan Ramadan ni, tambah dengan witir pula, tambah lagi dengan yang tahajud, tambah lagi dengan puasa. Jadi maknanya kalau kita nak ibaratkan mandi itulah lebih pada lengkap. Dah guna sabun buku, sabun mandi yang buku tu, guna pula lotion kan, guna pula macam-macam lagi. Tapi natijahnya di akhir Ramadan macam mana kita? Ataupun mungkin tak perlu tunggu akhir Ramadan, kita yang sekarang lah. So kalau kita flashback lah diri kita sendiri kan, introspeksi diri sendiri, mungkin kita akan dapat jawapan. Mungkin juga kita perlukan sebenarnya seorang murabbi, seorang mursyid untuk merawat diri kita. Sebab kalau kita pergi hospital, kalau kita sakit, kita pergi hospital, kita pergi klinik kesihatan dulu. Bila doktor di klinik kesihatan tak mampu rawat kita, kita kena berjumpa dengan doktor pakar. Jadi mungkin dari segi fizikalnya, kalau sakit, kita perlu macam tu. Kalau dari segi rohaniah, ya mungkin kita kena cari doktor pakar kita, iaitu murabbi atau mursyid, yang boleh membantu, membimbing kita. Sebab sebagai umat Islam, orang yang beriman, kita yakin kita bukan sekadar hidup atas dunia ni, tapi kita akan melalui fasa barzakh, dan kita akan melalui fasa hari hisab, hari perhitungan, hari kiamat. Dan kemudian daripada itu, barulah kita sampai ke destinasi kita sebenar, destinasi akhir, syurga. Dan kita sangat-sangat berharap dijauhkan daripada neraka.
Sebab ada satu riwayat mengatakan seorang lelaki yang dia dimasukkan ke dalam syurga yang nikmatnya kita tak dapat nak bayangkan. Tapi kemudian Allah ambil dia, Allah letak dia dalam neraka sekejap je. Maka dengan sekejap itu dia lupa terus nikmat dia yang dia pernah rasakan dalam syurga tu. Tapi seorang lelaki lagi yang di neraka, Allah ambil dia, Allah celup dia sekejap dalam syurga. Kemudian ditanya dia, apakah kau ingat tentang seksa neraka? Dia kata tak ada. Yang dia ingat hanyalah nikmat Allah sebab masuk dalam syurga. Tapi Allah letak dia balik dalam neraka. Jadi itulah sedikit perkongsian. Okey.